bertindak belot lah ibaratnya. Okay? Dia kumpul orang-orang dia buat pemberontakan dan dia pergi jatuhkan Arias ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada video yang lepas kita dah cerita berkenaan tentang negara-negara yang ada di Yaman ataupun kerajaan-kerajaan yang pernah ada di Yaman suatu ketika dahulu. Jadi pertama, kerajaan Sabak popular kerana adanya Ratu Balqis yang dikisahkan bersama dengan Nabi Sulaiman alaihissalam di dalam Al-Quran. Dan kedua pula, hebatnya kerajaan Sabak ni kerana mereka mempunyai dam ma'rib, dan setelah jatuh ni kerajaan Sabak, maka muncullah kerajaan yang kedua iaitu kerajaan Himyar yang ada juga di Yaman, di mana mereka ini pula menduduki ataupun menguasai Yaman ketika itu setelah jatuh ni kerajaan Sabak. Jadi bagi anda yang ingin tahu kisah ini, anda boleh lihat link di atas. Baiklah, pada video kali ini kita akan sambung pula kisah yang berikutnya. Kisah ini bertajuk bagaimana negeri Yaman ini telah dijajah. Seperti yang kita tahu bahawa Yaman ni dia sangat mempunyai potensi dari segi ekonomi, kerana dia mempunyai air. Walaupun Yaman ni terletak di bahagian Arab, maksudnya tanah tandus yang gersang itu, namun begitu kedudukan Yaman ataupun geografi Yaman ni berdekatan di tepi bahagian Arab. Jadi mereka ini banyak hujan turun, dalam masa yang sama bolehlah berpotensi untuk buat peternakan ataupun pertanian dan sebagainya. Jadi ketika itu antara empayar-empayar besar yang ada dan wujud ketika itu adalah empayar Rom dan Parsi. Jadi nak jadikan cerita, Rom dan Parsi ni memang dah tengok lama lah, dia rasa macam ni ada potensi ni, kita nak ambil kawasan ni. So bagaimana Yaman ini boleh tumbang kerana dua empayar ni? So kita akan lihat bersama-sama. Jadi yang pertamanya, berlakunya penaklukan Yaman ini adalah daripada empayar Rom tu sendiri. Okey, seperti mana kita tahu bahawa pada zaman dahulu antara benda-benda yang boleh dikatakan perkara-perkara yang boleh menyebabkan pergaduhan ataupun pertelingkahan di antara bangsa ataupun empayar ni adalah salah satu daripadanya adalah melibatkan agama. Seperti mana kita tahu bahawa kerajaan yang ada di Yaman ketika itu iaitu kerajaan Sabak dan kerajaan Himyar, mereka ni di kalangan orang yang menganuti agama Yahudi. Jadi nak jadikan cerita, ketika itu ada seorang raja yang bernama Zunuwas. Okey, Zunuwas ni dia merupakan raja kerajaan Yaman lah. Dia merupakan raja pada ketika itu. Dan waktu itu dia merasakan bahawa sudah mula di kalangan rakyat dia ni menganuti agama Masihi ataupun agama Kristian yang telah dibawa oleh empayar Rom itu sendiri. So ketika itu, satu tempat di Yaman yang bernama Najran, penduduk dia ketika itu telah mula dah mula menganuti agama Masihi yang telah dibawa oleh empayar Rom. So Raja Zunuwas ni dia kata apa? Dia kata dia dah nampak dah penduduk Najran ni dah mula convert sikit demi sedikit masuk ke agama Masihi. Dia rasa macam tergugat kerana dia sendiri menganuti agama Yahudi sedangkan rakyat dia tidak menganuti agama Yahudi. Jadi itu menjadi satu satu titik tolak yang menyebabkan Raja Zunuwas ni pergi ke Najran. Maka dia pun pergilah ke Najran. Bila dia sampai kat Najran, dia cakap dekat penduduk dekat Najran ketika itu, dia kata apa? Wahai penduduk Najran, kamu semua dikehendaki untuk convert balik masuk ke agama Yahudi. Jadi apa kata penduduk Najran? Dia kata kami lebih rela mati. Dia kata lebih rela mati daripada kami menganuti agama Yahudi. Punyalah marah Raja Zunuwas ni. Dia kata apa? Baik, kalau macam tu kau dah bersedia lah, kamu semua ni bersedia untuk matilah. Jadi nak dikatakan cerita, feedback yang dapat balik adalah mereka bersedia untuk mati daripada masuk agama Yahudi ni. So Raja Zunuwas ni dia pergi suruh askar-askar dia gali parit yang dalam dan kemudian dicampak semua orang-orang penduduk Najran yang tidak mahu masuk agama Yahudi ni dalam parit. Bila dia masuk dalam parit, dia pergi bakar ni ramai-ramai. Dalam semua penduduk yang telah dicampak dan dibakar, dibunuh dalam parit itu, salah seorang daripada mereka ini telah berjaya melarikan diri. So bila dia larikan diri, maka dia pun pergilah jumpa gubernur yang ada di Rom ketika itu. Bukan Rom, empayar Rom ketika itu, di atas lah, di belah utara, di belah Syria sana. So bila dia pergi kat sana, dia pun buat report. Dia kata bahawa penduduk Najran yang telah menganuti agama Masihi, agama Kristian ini telah dibunuh oleh Raja Zunuwas yang merupakan raja yang menganuti agama Yahudi. Jadi inilah titik permulaan bagi empayar Rom ketika itu untuk ada point lah untuk dia pergi serang Yaman ketika itu. Maka kerajaan Rom tidak bersendirian. Ketika itu Habsyah juga, empayar Habsyi pun rasa macam nak juga Yaman ni juga. Jadi berlakulah pakatan di antara empayar Rom dan Habsyah ini pergi serang Raja Zunuwas di Yaman. Maka berlakulah peperangan di antara Raja Zunuwas Yahudi ini bersama dengan Rom dan Habsyi. Dan kita kena tahu bahawa Habsyah ketika itu juga sudah convert ke dalam agama Masihi iaitu agama Kristian. Jadi bila berlaku peperangan ketika itu, maka kalahlah Raja Zunuwas. Bagaimana Zunuwas ni mati? Raja Zunuwas ini mati dalam keadaan apabila dia
dia kalah dalam peperangan itu, dia pergi naik kuda, dia pergi lari naik ke kapal dia. Bila dia berlayar ke kapal, kapal tu pun jadi karam. Maka matilah Raja Zunwas, iaitu Raja Yaman ketika itu. So kalahlah kerajaan Yaman di bawah Raja Zunwas Yahudi ini. Okay? So Habsyah dengan Empire Rom, dia dah berjaya lah takluk kerajaan Yaman ketika itu. Bila dah takluk, Empire Rom kata tak apalah, kau ambil lah. Okay? So dia bagilah Empire Habsyah ini untuk memegang pemerintahan di Yaman, dan Empire Rom dia ibaratnya macam ally lah, kira sekutu lah. Jadi dia tak ada masalah pun, sebab dia tahu bahawa Raja Habsyah ketika itu yang bernama Aryat merupakan orang yang mengenuti agama Masihi, yang merupakan agama Kristian ketika itu. So dia tak jadi masalah lah, dia biarkan saja Habsyah ini tinggal bersama dengan raja yang bernama Aryas. Dan kalau anda semua nak tahu, Raja Aryas ni ada pembantu, namanya adalah Abraha. Okay, popular nama Abraha ni. Dan nak jadikan cerita, ketika mana Raja Aryas ni memegang pemerintahan di Yaman, memang memula dia baik dengan Abraha ni. Abraha ni pembantu dia. Dijadikan cerita, Abraha ni dia bertindak belot lah ibaratnya. Okay, dia kumpul orang-orang dia buat pemberontakan, dan dia pergi jatuhkan Aryas ini. Bila Aryas ni mati, maka Abraha pun jadilah raja, dan ketika itu namanya adalah Raja Abraha. So Raja Abraha ni ada kisah dia. Kisah dia pergi serang kota Mekah. So kita stop kat situ dahulu. Okay, jadi itu adalah kisah yang pertama, bagaimana penaklukan Raja Habsyi bersama dengan pakatan Empire Rom ketika itu datang untuk jatuhkan kerajaan Yaman. Jadi permulaan bagi kisah penaklukan Yaman ini adalah daripada kerajaan Rom itu sendiri. Baik, sekarang ni kita nak dengar kisah bagaimana kerajaan Yaman telah ditakluk kali kedua. Penaklukan Yaman kali kedua ini terlibat di antara Empire Parsi dengan Empire Rom Habsyah. Okay. Jadi kisah dia bermula apabila kerajaan Parsi ni je dah lihatlah kerajaan Rom, Empire Rom ketika itu dah berjaya masuk ke Yaman. Jadi Parsi ni memang dah lama dah dia dah lama dah tengok Yaman ni berpotensi untuk jadikan tempat untuk dia takluk, untuk dia jajah, kerana dia dah nampak dah kelebihan-kelebihan seperti peternakan, pertanian, ekonomi dan sebagainya. Dia dah nampak dah benda ni. Okay? Cuma ketika itu dia tidak berpeluang untuk masuk ke dalam Yaman. Dia tak ada point. Jadi nak jadikan cerita, sekarang ni point yang menyebabkan dia masuk adalah bermula daripada seorang Raja Himyar yang bernama Saif Ibnu Yasin. Okay? Saif Ibnu Yasin. Okay? Saif Ibnu Yasin ni merupakan Raja Himyar ketika itu. Dia rasa macam dia tak selesa lah dengan pentadbiran ketika itu, di mana mungkin dia rasa dia tak mempunyai, walaupun dia raja ketika itu, raja di Himyar ataupun Raja Himyar merupakan salah satu saki baki Raja Himyar ketika itu, dia tak dapat menguasai, mungkin dia rasa macam tak selesa dengan pendudukan kerajaan Habsyah ketika itu ataupun kerajaan Rom ketika itu. Dia rasa macam dia perlu buat sesuatu. Jadi ketika itu Saif Ibnu Yasin ni dia telah pergi bertemu dengan Empire Parsi. Okay? Bila dia pergi berjumpa dengan Empire Parsi, dia buat pakatan untuk menjatuhkan kerajaan Yaman, di mana kerajaan Yaman ketika itu telah dipegang oleh kerajaan Habsyah ataupun kita panggil sebagai kerajaan Rom ketika itu. Berlakulah kesepakatan di antara Parsi dengan Raja Himyar ini, iaitu Saif Ibnu Yasin. Maka mereka ini telah mengumpulkan kekuatan tentera pergi serang Yaman ketika itu. Bila berlaku di peperangan ketika itu, maka menanglah kerajaan Parsi ini dengan kerajaan Raja Himyar ni, iaitu Saif Ibnu Yasin. So nak jadikan cerita, Saif Ibnu Yasin ni telah dibunuh. Bila mana dibunuh, kerajaan Parsi pun ambil alih semula Yaman, dan dia duduklah dekat Yaman itu sampailah habis. Maka nak jadikan kisah, inilah dia penaklukan dua kali. Pertama penaklukan kerajaan Empire Rom, dan kedua kerajaan daripada Parsi. Maka Yaman telah dijajah sebanyak dua kali, iaitu pertama daripada Rom dan Parsi. So bagi anda di luar sana, insyaAllah kita akan sambung lagi kisah berkenaan tentang bangsa Arab ini pada lain hari, insyaAllah. Bagi anda di luar sana, jangan lupa untuk sebar ke video ini supaya orang lain juga mendapat kefahaman yang sama. Kita jumpa lagi insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.